Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaikha Roslan. Selamat datang saya ucapkan kepada korang yang baru je terjumpa channel ni. Jangan lupa klik button subscribe dan aktifkan sekali notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi kisah menarik yang saya nak sharekan dengan korang. Dan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi kembali setiap kali saya update video. Sudi like, sudi share, sudi komen. Terima kasih banyak-banyak. Tak kira di mana saja korang berada, saya doakan semoga urusan korang dipermudahkan dan korang berada dalam keadaan kesihatan yang baik-baik insyaAllah. Untuk video kali ini, saya ada 3 buah kisah seram berkenaan dengan gangguan yang berlaku kepada food delivery rider. Okey, gangguan yang berlaku kepada penghantar makanan lah. Saya ada 3 buah kisah yang saya nak sharekan dengan korang dan jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama. Kisah yang pertama ni datangnya daripada Azam dan kisah ni sebenarnya berlaku di sekitar pukul 12 malam macam tu. Azam memang dia plan nak ambil last order dan kebetulan dia dapat order berdekatan. Kondo yang dia dapat ni sebenarnya adalah banyak juga story yang datangnya daripada rider-rider lain yang kononnya kondo ni berhantu ataupun kondo ni ada gangguan. Sebab diorang kata kondo ni adalah sebuah kondo yang lama terbiar sebelum dibina semula oleh pemaju dan diduduk oleh penghuni lah. Tetapi tak semua rumah dihuni oleh orang dan maknanya ada banyak lagi rumah-rumah kosong yang masih lagi belum berpenghuni. So, Azam masa dia dapat order ni, member-member yang setable dengan dia, diorang lepak-lepak lah sambil tunggu order. Cakap kat dia, serius lah dapat order kat sini, tempat ni scary kot. Diorang cakap kat dia macam tu. Tapi si Azam ni macam, alah relax lah, tak ada apa lagi pun, pukul 12 kan. Baru pukul 12 tapi suasana masa tu tak ada sunyi lagi. Sebab sekarang ni kalau kat KL, pukul 12 pun tak macam pukul 12 kan. Sebab masih lagi meriah dengan orang yang melepak dan sebagainya. So Azam ni pun dia rasa benda yang sama. Dia rasa kalau dia pergi kondo tu pun mesti ada lagi orang yang duk lepak kat bawah, orang yang duk berjalan hulu kili kan, dia kata. So dia tak rasalah benda tu sesuatu yang patut dia seramkan ataupun dia tak patut rasa seram lah. So Azam pun ambil order dekat kedai yang dia lepak tu sebab memang kedai tu punya order dan dia teruslah pergi hantar dekat kondo tadi tu. So sampai dekat bawah kondo dia terus register macam biasa, lakukan rutin yang perlu dilakukan sebagai seorang rider dan dia terus naik lift untuk menuju ke arah Selapan. Rumah customer dia pada masa tu di arah Selapan. Dan dia kata dekat kondo tu memang macam yang kawan dia cakap tadi, kondo tu sunyi, macam tak meriah. Mungkin disebabkan penghuni yang belum lagi ramai pada masa tu. So Azam dia tak nak berfikiran negatif kan sebab dia tengah buat kerja. So dia cubalah untuk positifkan dia dan beranikan diri dia untuk terus naik ke atas. Masa dia dah sampai ke arah Selapan ni, sebab kondo tu first time dia pergi, jadi dia melilau jugalah mata nak cari ke arah mana yang patut dia pergi, sama ada arah kanan ataupun arah kiri, ke arah rumah customer dia tadi. So bila dia dah tengok, oh susunan nombor tu macam mana, oh dia kena pergi melalui arah kiri. So masa dia lalu dekat arah ni, arah kiri ni, dia akan melintasi 2 buah rumah sebelum dia sampai dekat rumah customer dia. Maksudnya rumah customer dia ni rumah yang paling ujung sekali. So masa dia melintasi rumah yang pertama, rumah ni betul-betul berhampiran dengan lift tu dan rumah ni nampak seperti kosong, tidak berpenghuni. Sebab dekat luar rumah tu ataupun dekat gerigi pintu besi rumah tu, dia nampak ada cards, ada flyers, ada brochure yang diletakkan tapi tak ada orang ambil. Maknanya rumah tu rumah kosong lah. Sebab kalau rumah yang ada penghuni mesti diorang akan ambil kan. So bila dia tengok rumah tu macam kosong tak ada orang, dia tak rasalah macam benda tu dia kena takut ke apa, tapi dia rasa macam tertarik dekat rumah tu. Macam seseolah rumah tu macam bagi dia macam ada sesuatu lah, dia kata dekat rumah tu yang membuatkan dia rasa macam terperhatikan rumah tu. So rumah-rumah yang ada dekat situ memang dia kata pintu dan ada tingkap. Tingkap ni macam tingkap buka sliding macam itulah dia kata. So dia pun berjalan dan sampai dekat rumah customer dia, dia panggil customer dia, bagi salam lah panggil, dan dia pun hantarlah order. Dah settle, dia pun nak jalan. So masa dia melintasi rumah yang tadi tu lagi sekali, rumah kosong tu lagi sekali, sebab dia nak pergi lift, hanya ada satu laluan saja, iaitu laluan yang dia datang tadi. Dia lintas rumah tu dan pada masa ni dia dengar macam seolah-olah ada orang panggil dia. Tetapi bukanlah panggil nama dia Azam, bukan. Orang yang panggil itu ataupun seseorang yang panggil itu, dia macam ni je. Dia macam seolah-olah aku tak kenal kau tapi aku nak panggil kau, macam itulah. Macam kau tak tahu nama aku, kau panggil aku kan. Jadi kau nak panggil apa? Takkan kau nak oi-oi kan? Jadi kau pun pss, pss,
Macam itulah kononnya kan. Dia rasa macam itulah feeling dia pada masa tu. So dia pun pusing balik ke belakang nak tengok balik rumah customer dia tadi. Kalau let's say memang customer dia tadi yang panggil dia, tapi belakang dia sunyi, tak ada orang, memang tak nampak sign yang customer dia panggil ke apa. So dia pun macam, oh tak apalah, mungkin aku salah dengar kan, mungkin bunyi tu datang daripada bawah ke apa kan. So lagi sekali dia nak jalan, dan masa ni lagi sekali dia dengar bunyi pss, pss. Dan masa dia dengar ni, dia melilau mata dia. Dia tengok arah depan kan, depan yang arah belah kanan lift tu, nak tengok kalau ada orang panggil ke apa. Dan masa ni sempat juga dia mengintai daripada beranda tu kan, daripada tembok beranda tu dia mengintai macam tu, nak tengok bawah, tengok atas macam tu kalau ada orang panggil dia. Tapi memang tak ada orang. Memang dia tak nampak bayang orang sama sekali. Tapi bunyi pss, pss, lagi kedengaran, masih lagi kedengaran. Dan kali ni entah kenapa terlintas dekat hati dia nak tengok dekat rumah kosong tu. So dia pun apa lagi, elok-elok tak terfikir nak pandang kat rumah tu sebab dia tahu rumah tu kosong. Daripada berdiri tegak macam ni, dia teruslah memaling ke arah rumah tu dan nak tengok rumah tu. So sekarang ni dia memang berdiri betul-betul berhadapan dengan pintu rumah tu. Dan entahlah, tak tahulah kenapa dia buat macam tu. Dia kata kalau ikutkan dia ni pun bukan seorang yang berani sangat pun. So dia berdiri dan dekat arah pintu tu, dekat situ kan ada sliding door. Dia pun macam mengintai dekat sebalik sliding door tu. Dan waktu dia mengintai ni sebenarnya memang nampaknya rumah tu kosong. Okey, tempat yang dia mengintai tu rupa-rupanya bilik. Mungkin itu adalah bilik yang pertama lah kan, sebab ruang tamu belah sana lagi. Dia tak nampak pun ruang tamu sebab macam kedudukan tu macam, ataupun pintu bilik tu macam kecil yang tak membuatkan dia boleh nampak ke arah ruang tamu pun. Tetapi masa ni lah sebenarnya dia dengar lagi sekali bunyi pss, pss. Dan bunyi tu memang kedengaran datang jelas daripada rumah tu. Dan dia ni pun gatal, dia pergi melilau mata tengok dalam rumah tu. Dan dia ternampak ada seseorang ataupun seorang budak yang sedang mengintai di sebalik pintu bilik tu tadi. Okey, ni pintu kan, pintu tu memang terbuka. Pintu tu terbuka memang dekat dalam bilik. Dan dia mengintai daripada tepi tembok pintu tu. So dia mengintai macam tu. Dan dia nampak itu adalah budak. Tak nampak comel pun, memang nampak seram dia kata. Dia pun tak tahu nak cakap muka budak tu buruk ke apa. Tak, dia tak. Budak tu taklah nampak buruk ke apa, tak. Cuma bila budak tu mengintai dia macam tu dalam keadaan rumah yang kosong dan gelap, automatically bulu roma semua meremang. Dia pun apa lagi, angkat kaki cabut. Masa ni memang dia doa banyak lah nak elak benda-benda tu follow dekat dia. So bila dia dah sampai balik dekat kedai tempat rider-rider tu melepak tadi tu, sempatlah dia cerita kat rider-rider tu, yang diorang pun cakap kat dia, kita orang dah cakap kau tak percaya. Memang dekat situ kondo dia agak menyeramkan sebenarnya. Second story adalah daripada seorang rider yang mahu dikenali dengan nama Leman. So Leman dia dapat order sekitar pukul 12.30 malam. Dan masa ni dia kata dia hantar order tu kedai mamak punya order. Mamak dia memang buka 24 hours. Dan memang ada rider yang memang support sampai 24 hours kan. So dia dapat order mamak tu. Dia pun memang plan nak ambil dan nak balik lah. Kira macam last order lah. Nak buat kerja sampai pagi pun tak boleh juga kan. So dia ambil order dan dia pun pergilah hantar. Masa dia pergi hantar dekat kawasan rumah customer ni, memang tak ada apa-apa pun yang berlaku. Ni penempatan biasa, rumah teres. Tapi rumah teres, kawasan rumah teres ni memang banyaklah pokok-pokok dan sebagainya lah. So memang nampak macam hutan-hutan sikit pun ada jugalah. So dia pergi dan dia dah selamat hantar pun order dia dekat rumah customer tu. Jadi dia pun nak patah balik, nak balik ke rumah dia. Masa dia dalam perjalanan nak balik ni, masih lagi dekat kawasan perumahan yang sama, entah kenapa tiba-tiba tayar motor dia meletup. Tayar belakang meletup. Dan masa ni memang terkejut, tapi mujurlah dia tak jatuh. Okey, tak tahulah dia langgar apa masa tu ataupun macam mana, benda dah nak jadi dia kata kan. So tayar meletup. Kalau dia nak teruskan perjalanan, maknanya dia nak drive, nak bawa motor tu pelan-pelan sampai dekat rumah dia, sebenarnya masih lagi jauh. Dah rasa tak selamat sebab tayar tu dah goyang-goyang, dah kelong-kelong macam tu lah, dah goyang-goyang. So kalau nak panggil kawan-kawan motor lain nak towing pun rasa macam
macam susah jugalah, sebab dia kata sebab si Leman ni fizikal dia agak besar. Jadi dia kata kalau let's say towing dengan keadaan macam tu, dengan tayar dia yang dah memang meletup betul tu, dia dah rasa macam kurang selamat. So dia pun apa lagi, dia terfikir yang seorang lagi kawan dia yang bernama Halim ada 4x4, ada kereta 4x4 kan. So dia pun call member dia, dan alhamdulillah dia kata member dia masa tu boleh tolong. Cuma member dia kata lewat sikit sebab dia masa tu dalam perjalanan daripada mana entah, dia kata tak tahu. Tapi dia boleh terus pergi dekat si Leman ni, cuma ambil masa dalam setengah jam baru dia boleh tiba dekat sana. So Leman pun okey je lah, tak boleh nak buat apa kan. So tunggu je lah. So Leman dia park motor dia berdekatan dengan tiang elektrik. So dia punya niat, tiang lampu dia punya niat nak park kat situ sebabnya dia nak bagi orang nampak yang dia duduk kat terang, cahaya terang macam tu kan. Nak elak daripada orang fikir apa-apa. Yelah, kita ni kadang-kadang rider, dia kata orang asyik pandang serong je bila kita ni bawa motor ke apa, pencuri lah, perompak lah, macam-macam. So dia pun lepak lah dekat situ. Dia park motor dia dekat tiang lampu. Memang terang, tiang lampu tu terang, dan dia terus duduk di sebalik tembok jalan tu kan, dekat divider tu dia duduk kat situ sambil main handphone lah, nak tunggu kawan dia datang. So masa ni sebenarnya ada benda yang pelik. First dia kata entahlah lampu yang tadi tu terang boleh pula main klip-klip beberapa kali. Dia macam flickering lah, klip-klip, kejap-kejap klip-klip, kejap-kejap klip-klip. So si Leman ni macam tak fikir apa, biasalah kan, harta awam kadang-kadang memang rosak kan. Dia tak naklah fikir apa-apa. Dan bila kejadian yang kedua ni berlaku, dia dah mula rasa sedikit lagi pelik. Sebab apa? Masa dia tunggu ni adalah 2-3 buah kenderaan ataupun kereta yang lalu. Motor memang tak ada dia kata, tapi kereta yang lalu ni semua bagi dia high beam. Setiap kali melintasi dia, kereta-kereta tu bagi high beam macam tu. So masa ni sebenarnya terdetik dah lah, aku dah duduk dekat kawasan terang ni pun korang nak fikir jahat atas aku. Dia ingat macam tu lah. Ataupun mungkin lah diorang bagi dia high beam sebab diorang nak warning dia kawasan tu bahaya ke apa, dia tak sure. Tapi pada masa tu dia memang rasa macam pelik lah, tapi tak adalah sampai rasa takut ke apa. So selepas dia tunggu, sebenarnya bukan setengah jam, dia kata 40 minit juga dia tunggu, barulah member dia Halim tu sampai. So bila Halim sampai, dia ni macam, weh Lim, terima kasih banyak-banyak weh, kau sudi tolong aku. Nak borak-borak sambil buat kerja, tapi si Halim ni macam tak nak layan dia. Halim ni cakap kat dia, nanti kita sembang lah weh, naik dulu motor, dah lambat ni, dia cakap macam tu. So masa ni terdetik lah dalam hati si Leman ni, Halim ni marah ke tolong aku? Macam tak ikhlas dia, terasalah sebenarnya, sebab Halim nampak mimik wajah Halim tu nampak macam tak berapa nak ikhlas tolong dia. So dia pun macam tak apa, dia buat je lah ikut arahan kan, sebab maybe Halim tu dah penat ke apa. So dia naikkan motor, dua orang naikkan motor ke atas dan terus bergerak. So dalam sepanjang perjalanan ni, si Halim ni kejap-kejap dia tengok cermin pandang belakang, cermin sisi, kejap-kejap dia tengok. So masa ni si Leman ni pelik lah. Lim, kau marah aku ke Lim? Sebab aku minta tolong kau ni. Yang Halim ni tengok dia cakap, tak ada apa lah, kita pergi mamak je lepak, minum, aku lapar. Dia kata macam tu je. So si Leman ni okey lah, sebab memang niat nak belanja makan pun. Member susah payah datang tolong ambil kan, jauh-jauh kan. So diorang pun pergilah sampai dekat mamak yang boleh dikatakan lokasi dia agak jauh daripada kawasan dia hantar tadi tu. Bukanlah dekat tempat yang diorang lepak tadi kan, dekat tempat dia ambil order tadi, tak. Dia kata dia pergi mamak lain. Mamak tu memang macam, kawasan tu memang macam elok, terang, memang ramai orang lah compare tu mamak yang dia pergi tadi kan. So diorang pun lepak, parking, si Halim parking kereta dan dia pun lepak duduk lah. Order, dah siap order, dia pun buka lah cerita. Si Leman ni tanyalah lagi sekali, Lim, kau marah ke Lim? Aku minta tolong kau, aku minta maaf lah, aku susahkan kau. Lepas tu Halim ni pun buka lah cerita. Tak lah, aku bukan marah kau, aku memang boleh je tolong, aku tak ada hal nak tolong member. Tapi tadi kau tak nampak ke dekat pokok belakang kau tu? Dia dah macam pelik dah. Pokok belakang aku? Kenapa dengan pokok belakang aku? Kau memang tak nampak ke? Kau tak rasa merembang ke, seram sejuk ke apa ke? Tak adalah, aku rasa biasa je lah. Aku duduk main handphone tunggu kau je. Kenapa dengan pokok belakang aku? Lepas tu si member dia ni Halim cakap dekat dia, dekat belakang kau, dekat pokok tu tadi ada Porsche tengah mengintai kau. Weh, ada pocong lah weh tengah tengok kau kat belakang pokok tadi. Kau tak perasan, kau tak rasa ke? Dia kata macam tu. So si Leman ni kata, ya Allah ya Tuanku, memang aku tak rasa dan aku tak tahu. Tapi aku pelik kenapa dari tadi orang ataupun kereta yang lalu diorang high beam aku.
Rupanya diorang nak warning dekat aku yang belakang aku tu ada something. Tapi disebabkan aku memang tak rasa apa-apa, jadi aku tak alert langsung, tak alert sama sekali. Sebenarnya Alhamdulillah jugalah sebab dia tunggu member dia lama kan. Kalau cuba bayangkan kalau benda tu dia nampak dan dia tunggu member dia, mesti dia kata dia pun ketakutan kan. So dia kata macam Alhamdulillah aku tak nampak benda tu, orang lain yang nampak. No wonder lah kawan dia Halim muka pucat sebab kawan dia masa sampai tu elok-elok nak tegur dia, sorry lambat. Dia nampak benda tu ada dekat belakang pokok di sebalik tempat Leman ni tunggu, dia terus tak payah sembang, gerak. So itu perkongsian cerita daripada Leman. Okay, last story ni daripada Daus, dan story ni memang sama je macam kisah-kisah tadi, berlaku lewat malam juga. So dia ambil last order, last order nak hantar dekat customer. So masa ni tak tahulah kedai tu memang ambil order yang terlalu banyak ke apa, dan memang ramai orang melepak, jadi kedai tu punya order siap memang agak lambat. So masa dia tengok order ni lambat siap, dia dah call customer dah nak maklumkan dekat customer, sorry order mungkin lewat sikit sebab kedai sibuk. Tapi masa ni sebenarnya dia kata customer ni macam cerewet, macam bising lah dekat dia. Malam-malam buta pun kedai sibuk ke, macam bising lah, tak puas hati. So dalam hati dia masa ni dah tergerak dah, aku sekejap lagi kalau jumpa customer ni mesti banyak kerenah dia ni. Dia dah tergerak hati dah macam tu kan. Tapi dia macam tak apa, layan je lah dulu. Dia pun dah penat, dia malas lah nak bahas kan. Dia pun cakap lah, saya memang order lambat, saya bukannya sengaja lambat, dia kata macam tu kan. So disebabkan customer tu nak juga order dia, so dia kata okey lah tak apalah, saya tunggu. So Daus pun biar je lah dia tunggu kan. Dia tunggu order siap, dan memang lepas order dah siap, dia teruslah gerak nak pergi dekat rumah customer dia tadi. Customer tu rumah dia ialah rumah apartment. So dia pun pergilah menuju ke apartment rumah customer dia. Dan hampir je dia nak sampai dekat apartment dia tu, tiba-tiba dia rasa macam dekat selekor sebelum dia belok dekat jalan yang nak menuju ke apartment customer dia tadi tu, tiba-tiba dia rasa macam motor dia berat gila. Berat yang teramat sangat, sampaikan dia rasa macam even dia pulas kau pun motor dia tak pergi lah, dia kata macam tu kan. So masa ni dia sempatlah berhenti kat tepi jalan nak tengok ada benda apa-apa ke, walaupun dia kata macam tak ada benda pun sebenarnya, tapi dia boleh rasa motor dia memang agak berat pada masa tu. So pada masa dia tengok motor dia ni juga, tiba-tiba customer tadi call balik nak tanya dia order di mana kan. So bila dia angkat, dia bagi tahu lah, order dah siap, saya dah on the way, dah nak sampai ni, cuma motor saya rosak lah bos, jam lah kat tepi, sekejap lah, bagi saya 10 minit saya sampai. Customer ni bising lagi lah, apa lagi kan. Dia memang tak puas hati lah sebab order dah tadi dah siap lambat, motor kan rosak. Memang customer tu kau lah, marah dia sebenarnya. Si Daus ni macam tak nak fikir panjang lah. Daus ni macam datang kau lah, motor aku dah jam sini, kau nak bising datang kau. Dia yes no je lah dekat customer tu. Dan bila dia tengok motor dia ni tak boleh nak go juga, macam tak boleh nak bawa langsung, okey, dia macam jam, kau pulas macam mana pun motor tu tak pergi. So dia pun tolak. Nasib baiklah memang dah nak dekat sampai dekat apartment kan. Dia tolak menuju ke apartment tu, park motor dia dan teruslah berjalan naik ke atas. Lepas dia register dekat guard macam biasa. So masa ni sebenarnya bila dia dah sampai dekat atas, customer tu memang dah tunggu dekat luar. Mungkin sebab dia dah call bagi tahu yang dia dah on the way nak naik kan masa tu. So customer tu pun dah standby dekat luar. So masa dia dapat order, nampak muka customer tu memang macam memang dia kata macam angit gila lah tengok muka customer tu. Dia ingat aku sengaja ke tak boleh nak faham langsung. Tapi tu normal lah kan dalam rider punya kehidupan, dia kata kan. So bila nampak customer tu standby kat luar dalam keadaan muka yang agak marah, dia dah boleh agak memang star dia akan berkurangan, dia pun hantar je lah order dia. So masa ni customer tu ambil lah. Customer tak banyak cakap lah macam dalam phone tadi. Cumanya selepas dia dah settle, customer tu pun dah bayar dan dia nak gerak, tiba-tiba customer tu cakap dekat dia macam ni, bro, next time kalau you nak kerja, you kerja baik-baik lah. You tak payahlah kerja sambil dating bawa awet you. You kalau mau dating, you cari you punya time lain. Dia cakap kat member tu macam tu. Dia cakap kat Daus macam tu. Dan si Daus dah pelik, bawa awet. Dia tanya balik dekat customer tu kan, apa maksud you bawa awet? Itu dekat tepi lift tu, you ingat I tak nampak? Dia menyuruh macam tu, you ingat I tak boleh nampak? Dari tadi dia tengok-tengok you, mengintai-ngintai macam tu, you ingat I tak boleh nampak meh? Dia kata macam tu dekat si Daus. So masa ni Daus tengok juga dekat lift tu, dekat sebalik tembok lift yang dia kata tu, memang tak ada orang. Mana ada orang mengintai? Dia ni nampak siapa kan dalam hati dia kan. Tapi sebabkan customer ni macam perangai tak semegah, so dia pun terus masuk ke dalam rumah kan, tutup kan. Dan masa ni sebenarnya si Daus ni dia antara dua, aku nak jalan pergi kat lift ataupun aku nak ketuk balik customer ni, cakap kat dia aku seorang-seorang, aku tak bawa awet.
sebab dia cakap macam tu kan. Tapi customer tu kan perangainya tak berapa nak semegah kan. So dia kata macam dalam hati dia lah pada masa tu lah, dia kata customer ni nampak customer ni dah tegur, mungkin benda tu follow customer tu kot, dia kata macam tu. So dia pun sedap hati dia baca doa, dia baca ayat kursi semua, dia kata dia pun berjalan menurun dan Alhamdulillah memang tak ada benda pun berlaku. Dan kalau korang nak tahu, bila dia sampai kat bawah je kan, dia dah sampai dekat bawah, dia start motor dia dan pulas motor baik memang macam tak ada apa-apa berlaku. Memang tak ada pun macam kejadian sebelum dia sampai tadi tu. Relax je, motor tu berjalan macam biasa, memang tak ada kerosakan sama sekali. So sampai sekarang dia pelik, dia rasa macam pelik sangat sampai sekarang. Siapakah perempuan yang customer dia nampak? Dan betul ke perempuan tu tompang dia tadi? Sebabnya semasa dia nak sampai dekat apartment tu, motor dia berat sangat. Adakah berat disebabkan perempuan tu tumpang? Allahualam, tu pun dia tak pasti. Tapi memang scary lah bila customer tu cakap dekat dia ada perempuan tengah tengok dia dekat sebalik lift tu. So itu perkongsian cerita daripada Daus. So itu saja perkongsian cerita untuk video kali ini. Terima kasih banyak-banyak sebab korang tengok sampai habis. Sampai kita jumpa on the next video, insyaAllah. Stay tune dan stay safe. Jangan lupa like, share dan komen, insyaAllah. Bye, jumpa lagi.